Dalam dunia ini, penjajahan biasanya bertujuan untuk membina keagungan ataupun membina kekuasaan mereka. Manusia ini telah masuk ke pentas keagungan empire-empire yang besar dan kuasa-kuasa yang besar ataupun mana-mana pihak negara yang ingin mencapai keagungan. Mereka melalui biasanya dua perkara, tapi Islam membuat perkara yang ketiga. Yang pertama ialah mereka menjajah negeri orang. Itu yang kita tengok. Penjajahan berlaku, penaklukan sejak dahulu Rom, Parsi, dan kita lihat di tempat kita ni mungkin British dan ada France dan banyak negara seluruh dunia yang Itali yang menjajah negara orang. Penjajah ni walaupun bagaimana dia telah kita ambil British dalam kes kita, dan British ni terkenal dia bukan sahaja menjajah, tapi dia juga kadang-kadang membangunkan negeri itu untuk kepentingan dia. Dia tak macam Belanda, sebab tu orang kata macam Belanda minta tanah. Belanda tu ganas. Dia tidak macam Itali, apa yang dibuat kepada Libya umpamanya. Tetapi British lebih memberikan juga sumbangan pada negeri itu untuk kepentingannya. Pun begitu kita lihat bahawasanya anak-anak negeri itu, terutama yang pergi belajar dengan pendidikan barat, mereka lah yang berjuang penting untuk menyahkan decolonization, menyahkan penjajah. Ternyata bahawasanya walau macam mana penjajah beri pun, anak-anak negeri mereka tak mau, mereka ingin memerintah sendiri, menguasai negeri sendiri. Kedua, manusia masuk ke dalam keagungan dengan cara mereka menguatkan ilmu pengetahuan dan budaya mereka. Tadi Datuk Padri Shah sebut tentang budaya. Ini yang dibuat oleh Greek dan Yunan. Sebab itu Greek dan Yunan menguasai dunia ini dengan falsafah mereka masuk, sehingga dunia Islam yang datang kemudian pun masuk ke dalam Christianity, masuk kepada Judaism, sehinggalah banyak teori-teori mereka sebagainya superstition, tidak ada asas. Kemudian hinggalah era Renaissance masuk pembangunan teknologi, pembangunan ilmu pengetahuan di barat, di Europe, maka kita nampak dikikis sudut-sudut itu, penjajahan pemikiran itu, al-ghazwul fikri itu. Yang ketiga ialah yang Islam buat. Islam buat melalui pintu yang dinamakan dengan al-hidayah, iaitu pintu hidayah, iaitu ar-risalah wal hidayah. Bawa mesej dan bawa hidayah. Sebab itu dunia yang dimasuki oleh tentera Islam yang dinamakan dengan futuhat, orang tidak menganggap tentera Islam sebagai musuh. Kerana kita lihat, umpamanya, orang Arab datang membawa ilmu Islam, majoriti mereka. Tetapi Islam berkembang di negara-negara yang mana tentera Islam masuk, anak negara itu sendiri membangunkan negara mereka. Kita lihat dalam bidang hadis, utama kerana saya kebetulan bidang hadis. Ahli-ahli dalam Sunan Sittah yang 6, semuanya bukan orang Arab. Kita lihat Al-Bukhari, Muslim ada khilaf tentangnya, Abu Dawud, At-Tirmidhi, Ibnu Majah, An-Nasai. Mereka semua bukan Arab. Siapa pergi ke Sarmaqan, siapa pergi Uzbekistan. Ini mereka orang-orang negeri ini memberi maksud Islam tidak menjajah. Dia memberikan beruang kepada anak negara itu. Abu Hanifah, imam besar, ia bukan orang Arab. Sibawaihi, ia bukan Arab dalam nahwu. Abu Ali Al-Farisi bukan Arab. Jadi ertinya apa yang perlu kita lakukan ialah apabila kita menyahkan penjajahan, sepatutnya kita kembali kepada semangat yang Islam buat. Kita membangunkan negara kita. Kita membangunkan anak bangsa kita. Kita membangunkan umat kita. Dan inilah yang perlu dilakukan oleh negara-negara yang kita kadang-kadang kita telah nyahkan penjajah itu. Tetapi akhirnya kita gagal untuk membina diri kita sendiri. Negara-negara yang dijajah, yang menyahkan penjajah, decolonization berlaku, alhamdulillah. Tetapi ternyata setelah penjajah keluar daripada negara-negara yang dijajah, kita tidak lebih baik daripada penjajah yang berada di negara mereka. Sistem yang mereka cuba laksanakan di negara kita, mereka tinggalkan, umpama British yang tinggal pada kita. British tu lebih baik dibandingkan apa yang ada di negara kita, ataupun negara orang Islam. Bukan kerana salah sistem tu kadang-kala, tapi bagaimana kegagalan kita untuk tiru yang terbaik pada mereka. Mereka tinggalkan yang buruk untuk kita. Jadi dia orang pun tak menak kita, contoh kita jadi baik macam dia. Jadi kita jadi masalah. Dan negara-negara Arab juga masalah begitu. Apabila France keluar, apabila Italy keluar, di Itali maju, di Perancis maju, negara Arab basikal pun belum boleh buat. Ini masalah. British balik, British ada kemajuan dia, kita tidak dapat mencapai. Mereka tidak meninggalkan khazanah kemajuan kepada kita. Kitalah yang bertanggungjawab membangunkan negara kita sendiri dengan acuan dan jati diri kita.